الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من أشرار أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah dapat bersama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat secara berjemaah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dapat bersama-sama kita mengisi ruang waktu kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada saudara kita, saudara seagama kita yang berada di Palestin, di bumi Gaza, supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, keupayaan untuk menghadapi serangan Yahudi Zionis, untuk mempertahankan tanah air mereka daripada penjajahan, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihim ajma'in. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat InsyaAllah empat puluh empat. Empat puluh enam, ya, 47. Ya, betul buah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawaija bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Ya, kabuha. Rawahu Ibnu Asakir an Abdullah bin Yasir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutlah segala hajat kamu, utlubul hawaija bi'izzatil anfus, itu dengan terpelihara kemuliaan, dengan terpelihara kemuliaan diri kamu dan kehormatan bagi diri kamu. Maksudnya, tuntutlah segala hajat dunia ni, tuntutlah segala hajat kamu di dunia dan akhirat ini dengan menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kamu itu sendiri. Karena fa innal umura tajri bil maqadir, kerana segala perkara itu
berlaku ia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala belaka. Kerana setiap perkara yang berlaku itu dia tak lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana takdir terbahagi kepada dua, iaitu yang takdir yang muallaq dan takdir yang mubram. Yang boleh diubah hanyalah takdir muallaq, iaitu dengan doa, dengan usaha kita. Dan jangan kita sampai menggadaikan kemuliaan dan kehormatan diri kita. Kita nak dapat sesuatu perkara tu, sanggup dijatuhkan maruah diri kita, gadaikan kehormatan diri kita, semata-mata nak capai apa yang kita nak. Bagaikan kita kata matlamat menghalalkan cara lah. Dia nak dapatkan satu tu, dia buat pilah apa pun, halal ke tak ke, janji dia dapat haban itu. Banyak ada orang macam ni, banyak lah di dunia ni kan. Dia tak kira dah apa pekerjaan dia buat tu, halal ke haram ke, betul ke salah ke, tetapkan buat, janji dapat apa yang dia nak. Islam bukan macam tu. Jangan gadaikan diri maruah kita, kerana semua yang berlaku di dunia ini semuanya terkandung dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, tak lari. Kerana kita usaha pulun, setelah usaha lah, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Setelah kamu berusaha, berazam, maka selepas itu bertawakallah kepada Allah. Jangan kita tawakal terus tak usaha, tak buat apa langsung. Setelah kita usaha apa semua tapi tak dapat apa yang kita nak tu, tak dapat pun, percayalah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha, setelah ikhtiar, setelah apa yang berlaku, contohnya dia nak jadi orang yang mewah, kaya raya, senang lenah hidup di dunia ni, tapi dia tak dapat pun apa yang macam dia nak tu. Usaha macam-macam lah. Itu dah terkandungan takdir Allah. Sama lah berubat pun, pergi berubat macam-macam lah. Nah, lumpuh lama dah. 10 tahun dah lumpuh kan. Pergilah berubat kat hospital, berubat. Lepas tu pergi bomoh hak ni macam-macam lah. Tak lega juga. Dah mungkin dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak macam mana. Dia tak jumpa penawarnya di dunia ni, habislah. Sampailah akhir hayat dia. Tak boleh nak lawan dah. Itu maksudnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya di dalam takdir Allah, dalam ketetapannya. Maksudnya kata musannif, jika muru'ah ataupun maruah di medan mencari, jaga maruah di medan mencari kehidupan. Jaga maruah kita. Muru'ah. Bi'izzatil anfus. Dengan kemuliaan diri kita ni kena jaga. Izzah kita ni. Kadang seorang tu tak jaga izzah dia, maruah dia sendiri pun entahlah. Nak cari rezeki yang tak halal setengah tu dia sanggup. Orang kata apa? Tikam nombor lah. Apa? Pergi mana? Pergi genting lah main tu kan. Apa sajalah. Ataupun dia main lah handset tu. Judi lah tu, spin. Judi online lah macam-macam. Lepas tu sampai sanggup gadaikan hak perempuan tu, sampai sanggup melacur dan sebagainya. Kan? Jadi pelayan. Mata-mata dia nak dapat rezeki tu, dia kata tak ada nak cari rezeki lain lah. Hak tu je yang dia boleh buat. Kan? Dia kata sampai tahap macam tu lah. Itu maksudnya dia telah menggadaikan maruahnya. Rezeki dia tak berkat, kehidupan dia tak berkat, seluruhnya lah. Walaupun segi zahirnya nampak mewah dan sebagainya, tapi hakikatnya taklah sedemikian. Sangatlah hidup dalam keadaan keluh kesah, keadaan yang tak bahagia, macam-macam lah dia main. Sebab apa? Sebab tak berkat hasil daripada kita menggadaikan maruah kita itu, kemuliaan diri kita. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubur rizqa fi khabayal ard, fi khabayal ard, rawahu Tabarani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah rezeki kamu itu di dalam simpanan muka bumi. Fi khabayal ard.
Di dalam simpanan bumi umpama bertanam cucuk. Kata musannif, bertanam cucuk ke bercucuk tanam? Bertanam cucuk. Orang kata bertanam cucuk dan lain-lain. Bercucuk tanam lah. Dan banyak lagi lah yang kita boleh cari rezeki di atas muka bumi ni. Kalau ikut tu lah, simpanan bumi ni macam ada dalam bumi lah. Macam ketui emas ke perak ke apa ke kan. Jadi maksudnya di sini secara umumnya iaitu yang ada di atas muka bumi ni kita boleh mencari rezeki. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani, ada yang kerja macam-macam lah, kontrak sebagainya kan? Buat jalan pomen, kerja apa? Buat bangunan, tukang macam-macam lah. Di atas muka bumi ni dia cari rezeki yang halal di atas muka bumi. Maksudnya selagi kita hidup ni, kalaulah kita ni tak mengalami uzur syar'i lah, kalau kita ni dah lumpuh dah, tak ada daya upaya dah, cacat daripada asal lagi, ataupun dah jatuh sakit, tak apalah, dia dah hilang dah tanggungjawab itu. Orang yang sihat lah kena tanggung dia. Tapi kalau dia sempurna panca indera, sempurna fizikal, sempurna mental, tak ada cacat celahnya, maka bahkan dengan tu menjadi wajib baginya mencari rezeki. Tak kira lah apa yang dia pandai lah, dia buat lah kan? Kelebihan dia, kelebihan masing-masing kan. Kata musannif, diarahnya kita berusaha dan bekerja, jangan berselimut panjang. Jangan duk berselimut saya. Kalau sebut hak pasal apa, selimut ni ingat apa? Cerita hak Piramli tu lah. Dia selimut anak dia lah hak pergi kerja kan. Anak dia belalang tu. Anak dia baru umur berapa tahun kan. Kata sekolah rendah lah kot. Lepas tu dia pergi, anak dia pergi lah mengaji benda. Pergi lah bercucuk tanam, pergi kerja tiap hari, rajinnya. Lepas tu ayah dia ni duk selimutnya kan, duk makan tidur lah, tak buat apa pun, badan sihat elok kan, gemuk elok. Tapi dia malas buat kerja apa semua ni, anak dia pula rajin. Sampai orang pergi rumah dia lah kan. Lepas tu tanya pasal apa Pak Belalang ni tak pergi kerja kan. Pasal apa duk biar anak kerja, anak kecil lagi. Lepas tu dia kata apa, Belalang tu degil orangnya kan. Orang dah pesan dah, jangan pergi kerja, jangan pergi kerja. Lepas tu dia kata, kalau dia tak pergi kerja ni nak makan apa kan. Lepas tu dia kata apa, ulat dalam batu pun boleh ada rezeki dia, ada makan kita ni yang pandai pula dia cakap kan. Buat tu contoh orang kan, banyak lagi lah. Dia malas, dia senang. Tapi Malaysia ni banyaklah rezeki dah alhamdulillah lah kan. Taklah teruk sangat nak cari pekerjaan tu mudah. Tengah di negara-negara luar tu macam Indonesia kurang pekerjaan, dia demai ke negara kita, ke negara lain lah. Kalau kita pun nak pergi ke negara, biasanya pergi negara yang lebih maju, yang nilai mata wang lebih tinggi daripada negara kita, seperti Australia, di belah Eropah sana, bahkan paling dekat di Singapura lah, Singapura kan. Di sisi rezeki mana saja di bumi Allah SWT ni sangat luas, boleh cari rezeki. Bukan duduk di tempat kita saja. Kadang rezeki kita bukan di dalam negeri kita, tapi di luar negeri kita, di luar tempat dengan kita, itu rezeki kita. Tak tahu tak mana kan. Kerana di bumi Allah Ta'ala ini, di fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, semuanya ada rezeki kan. Janji kita kena usaha saja. Jangan kita berselimut. Bahkan kalau kita dah harta banyak dah pun, kita tak boleh duduk saja dengan setengah kata tu. Rasulullah kata tak boleh bagi kita ni duduk bersahaja tanpa buat apa-apa di dunia ni.
Kok lah harta warisan dia banyak, ayah mak ayah dia tinggal kepada dia, dia memang senang lah. Asal senang tak. Maka dia tak perlu kerja pun. Dia makan hasil. Itulah tinggalan ni. Harta pusaka lah, mak ayah dia tinggal kan. Dia makan hak tu pun tak habis dah. Tu pun tak elok kan. Tengah duduk saja. Buatlah apa-apa saja pun. Jadi ada dia punya usaha dia, bekerja dia dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerjaan yang halal, dan niat kerana Allah Ta'ala mula dapat kebajikan pahala dia. Mana kita ni bukan sampai tahap wali ni lah. Bila sampai tahap yang capai tahap wali yang tinggi tu, tak perlulah kita ni cari rezeki apa semua kan. Sebab bagaikan rezeki kita bagaikan burung lah. Kalau jadi tahap wali tu, kita belum jadi tahap wali lagi apa semua, hak kasbi lagi. Rezeki ada pembahagian dia, pembahagian rezeki. Ada yang rezeki yang ditakdirkan, dan ada rezeki yang kita kena rezeki bangsa kasbi, al-maqdurah, dengan rezeki yang kasbi yang kena usaha. Dua-dua itulah jenis rezeki tu. Rezeki yang ada, rezeki yang Allah dah bahagikan. Walaupun dia usaha pun, ya, Allah bahagi tetap macam tu, ada juga. Ada rezeki yang ditetapkan. Dia duduk kat ubah pun dapat rezeki. Tu tahap dia tinggi lah. Mungkin dah tahap wali lah tu. Tapi kalau manusia biasa, macam kita semua, orang awam sebagainya, perlulah berusaha, ikhtiar dia mencari rezeki di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mendapat kebajikan pada pekerjaannya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ma'rufa min ruhama'i ummati ta'ishu fi aknafihim wa la tatlubuhu min al-qasiyati qulubihim fa innal la'nata tanzilu alaihim ya aliyu inna Allah ta'ala khalaqal ma'rufa wa khalaqa lahu ahlan fahabbabahu ilaihim wa habbaba ilaihim fi'alah wa wajjaha ilaihim tullabah kama wajjaha al-ma'a ila al-ardil jadbati litahya bihi ahluha. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Rawahul Hakim an Ali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ma'rufa min ruhama'i ummati, tuntutlah oleh kamu akan kebaktian ataupun kebajikan, atau kebajikan itu daripada umat-umatku yang berpengasih penyayang, yang ada kasih sayang, sifat kasih sayang, belas kasihan. Tuntutlah kebajikan daripada orang yang ada perasaan ruhama, belas kasihan, kasih sayang. Kemudian ta'ishu fi aknafihim, hiduplah kamu di bawah peliharaan mereka itu, kepeliharaan mereka itu, dan jangan cari akan kebaktian itu daripada mereka yang minal qasiyati qulubihim, minal qasiyati qulubihim, iaitu daripada orang yang keras hatinya. Kerana fa innal la'nata tanzilu alaihim, kerana sememangnya laknat Allah itu turun atas mereka itu orang yang keras hatinya, tak ada belas kasihan, tak ada rendah diri, tak ada tasawuf dalam dirinya. Orang yang keras hati, orang yang keras hati, dia suka menerima nasihat, dia suka menerima kebaikan, dia suka menerima teguran. Sebab dia
Sebab dia keras hati. Tak tuli, tak heran kat orang. Kan? Ini bagi orang sifat orang beriman, tidak boleh ada sifat macam ni. Macam Israel tu keras hati lah. Tak peduli kat orang apa dunia kata apa semua. Kan? Keras hati. Buat apa yang mereka nak. Janji apa yang mereka nak tu dapat. Bunuh ke apa ke. Salah ke tak ke. Janji hasrat mereka tu tercapai lah. Macam tu. Kerana laknat Allah itu turun atas mereka itu orang yang keras hati. Sabdanya Nabi SAW, Ya Ali, Nabi kata kepada Sayyidina Ali lah, Ya Ali, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencari ia akan kebajikan, telah menjadi ia Allah akan kebajikan, dan juga ahlinya, ahli kebajikan sama sekali. Allah yang menjadikan ahli kebajikan itu sama sekali. Terus diperkenankan kepada mereka itu kebajikan itu. Terus Allah yang bagi kebajikan itu kepada orang yang dia nak. Orang yang dia nak jadi yang baik. Dan suka ahlinya memperbuat akan dia. Suka ahli dia itu memperbuat akan kebajikan itu. Setelah itu dihadapkan kepada ahli kebajikan itu akan penuntutnya. Penuntut kebajikan itu. Cari kebajikan dengan orang yang baik-baik. Orang yang lembut hatinya. Nak berkawan, nak jadi kawan rapat, nak jadi teman setia, nak jadi pasangan hidup. Nak ambil nasihat, nak ambil pedoman daripada orang yang lembut hati. Jangan ambil daripada orang yang keras hati. Tengah tu ada juga orang yang walaupun mengaji agama tapi hati dia keras. Dia tak ada tasawuf dalam dirinya. Tak ada rendah diri, tak ada. Inilah mungkin dia belajar. Dia sekat belajar macam tu je. Dia tak amal pun. Nilai dan diri dia. Tasawuf tak ada. Macam itulah. Pun tidak boleh. Sebab itulah ulama kata, Imam Ghazali kata, Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tazallaqa, kan? Barang siapa yang belajar fiqh tapi tasawuf dia tak belajar, kan, ataupun tak amalkan, maka dia adalah yang salah lah, orang yang salah. Sebab tasawuf sifat rendah diri, sifat mahmudah itu tidak ada di dirinya. Itulah, tidak boleh ambil pedoman daripada dia. Kita boleh nilai sendirilah benda tu, kan. Setelah itu dihadapkan kepada ahli kebajikan itu akan penuntutnya. Sebagaimana dihadapkan air kepada bumi yang kemarau. Bagaikan air yang dihadapkan kepada bumi yang kemarau. Kalau bumi kemarau tu, tapi kat Malaysia ni taklah teruk sangat, kan. Kat luar negara tu, belah-belah Afrika tu, sampaikan sungai pun kering. Malaysia ada tak? Sampai kata kemarau sampai sungai kering. Lepas tu sampai tanah pun dah merekah. Pokok-pokok mati. Jaranglah Malaysia. Malaysia kat luar negara tu, belah-belah yang tempat yang kering sikit tu, kan. Bahkan taburan hujan pun sangat rendah, kan. Kadar taburan hujan itu sangat rendah lah di negeri-negeri yang panas. Di Malaysia ni taburan hujan tu lebih. Dalam tahunan tu dia tengok lah, bahkan sampai banjir sebagainya, kan. Lebih lah. Betul, banjir tu ada sebab macam-macam lah. Sebab dunia dan akhirat lah sebab tu, kan. Dan antara sebab yang lain adalah dia punya taburan hujan tu. Biasa Malaysia ni lebih lah panas dan hujan sepanjang tahun. Kalau di belah-belah negara Arab tu, yang panas di belah Afrika tu, hujan berpayah nak turun, kan. Kalau hujan tu kan bagaikan ni lah, seronok pesta lah. Bagaikan air kepada bumi yang kemarau, supaya hidup ia dengan itu air. Dengan air itu. Kita hidup ni, manusia ni, kalau tengok kajian sains, sebab ada air di dalam darah kita, dalam tubuh badan kita. Tubuh badan kita kalau tidak ada air selama 3 hari saja, 3 hari saja kita boleh menyebabkan kematian. Langsung tak minum air 3 hari. Berturut-turut.
Boleh menyebabkan, dia panggil dehydration, kekeringan tubuh badan kita ni. Yang boleh menyebabkan kematian lah. Bumi pun, pokok pun sama lah. Kalau kering, kemarau sangat tu, boleh pokok pun kan, daun luruh, dah kali dia mati. Kering sangat. Bagaikan air itu yang dapat, bagaikan air kepada bumi yang kemarau supaya hidup ia dengan itu air. Bagaikan dia hidup kembali. Ya? Tanah yang air yang membasahi bumi itu, pokok-pokok dah boleh hidup balik. Dan hiduplah pula dengan dia oleh ahlinya, ahli kebajikan. Hidup dengan amal kebajikan itulah. Hidup hatinya. Orang tak ada kebajikan, tak ada tasawuf, tak ada nilai, belas kasihan dan rina, tidak hidup hatinya. Bagaikan orang yang mati. Ya. Mata qabla al-maut. Orang yang mati sebelum kematian. Bahawa sungguhnya ahli kebajikan dunia itu, bahawa sungguhnya ahli kebajikan di dunia itu, mereka lah akan menjadi ahlinya di akhirat. Ahli kebajikan, ahlul khair. Ahli kebajikan di dunia itu akan jadi ahli kebajikan juga di akhirat. Kebanyakan masuk syurga tu ahlul khair, orang yang buat baik, kebajikan, ahli kebajikan. Dia masukkan kebanyakannya dalam syurga. Dan kebanyakan ahli neraka itu adalah ahlus syarri ataupun ahlul asyrari, pada orang yang jahat lah. Yang tidak baik. Walaupun dia Islam pun, beragama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dia sangat zalim, sangat tidak ada nilai kemanusiaan dalam diri dia, tak ada belas kasihan dalam diri dia. Banyak berlaku. Orang Islam sendiri lah, orang kafir tak boleh lah, kita potong lah tu kan. Lepas tu dia kena itulah disiksa sebagainya, terlebih dahulu. Kalau orang ahli khair ni, seluruh kehidupannya, kebiasaannya ahli khair lah. Bila hati dah baik, seluruhnya baik kan? Kerana hati itulah jantung bagi kita kan, utama dia, yang center dia tu. Biar baik hati, baiklah seluruhannya. Sebab itulah walaupun orang tu buat amal kebajikan pun, kalau hati dia tetap baik, tak ada tasawuf dalam diri dia, tidak ada nilai lah kebajikan dia buat tu. Kalau orang yang ada kebajikan dia, ahlul khair, hati dia tu ada belas kasihan, ada sifat mahmudah itu, walaupun sedikit amal kebajikan dia buat, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka itulah yang akan menjadi ahlinya, iaitu ahli kebajikan di dalam hari akhirat. Kata musannif, disuruh kita melaburkan pelabur kepada burung yang diharap akan kenanya. Laburkan pelabur kepada burung yang akan diharap akan kenanya, maksudnya yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Contohnya macam kita bela ayam. Sebab kita bela ayam, sebab kita nanti bila dah besar, kita boleh sembelih dia. Sebab apa kita bela lembu? Sebab kita besar nanti, cukup umur dia, kita boleh sembelih dia, kita boleh jual dia. Sebab kita boleh ambil faedah daripada dia. Kalau contohnya, mestilah kita buat apa di dunia yang ambil faedah. Bahkan kita bela kucing pun. Sebab apa kita bela kucing? Sebab nak jaga rumah kita daripada tikus. Kan? Jaga rumah kita, nak bagilah nasi ke lebih ke ikan ke apa, bagi kat dia lah. Adalah faedah dia, kebajikan dia tu, biasaannya lah. Bela anjing pun, setengah tu pasal apa bela anjing ni? Dia nak jaga kebun dia, nak jaga harta dia kan, letak di kebun yang luas tu, dia bela lah anjing dia. Itu pun ada faedah bagi diri dia. Kita tak bela babi, pasal apa kita tak bela babi? Nak bela apa dah kita, memanglah tak boleh makan, haram makan dia. Tapi tengok orang Cina memang dah berbela babi ya, orang Hindu pun semua, sebab mereka nak makan daging dia. Kalau kita kan memang pantang lah orang Melayu ni kan, orang babi ni.
Kata kat orang macam tu pada tak boleh dah. Tapi orang hak kafir tu tak apalah, depa memang nak makan daging dia. Apa faedah belah babi kan bagi diri kita. Kemudian hak tu lah. Seumpama macam tu lah kita kata. Kita berkawan dengan orang yang baik ni supaya kebaikan tu sampai kepada kita. Kebaikan diri dia tu, sifat mulia dia tu lekat pada diri kita. Bagaikan kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi. Dapat bau wangi dia tu walaupun kita tak beli minyak wangi dia tu. Terajin duduk lah pergi lepak kedai dia, berkawan dengan dia, kenal lah juga sikit. Bagi hak jenis, tengok jenis minyak wangi jugalah. Hak jenis tahan lama semua tu, hak yang mahal sikit. Melekat lah pada diri kita. Kan? Tapi kalau kawan dengan orang hak yang ni, orang yang apa? Hak tempur besi tu, kenal lah hasad dia lebih kurang lah macam tu. Akan dapat faedah daripada dirinya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bis-sin, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Innal malaikatu tada'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yatlub ataupun bima yasna." Rawahu Ibnu Abdul Bar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni masyhur kita selalu dengar lah hadis ni. Utlubul ilma walau bis-sin. Tuntutlah kamu ilmu, tuntutlah kamu akan ilmu walaupun di negeri China jauhnya. Di negeri China tu. Maksudnya kita kena pergi ke negeri China kan untuk belajar ilmu tu. Bahkan sahabat-sahabat dulu sampai ke seluruh dunia. Di India pergi, ada yang pergi di China, di Eropah, di negara macam-macam lah seluruhnya penjuru. Sampai di tanah Melayu ini adalah melalui jalan perdagangan. Bermula pada Kedah Tua zaman dulu lagi, sampailah zaman Kesultanan Melayu Melaka disebarkan oleh orang Arab kepada sultan kita. Waktu sultan jadi Islam, habis orang Melayu semua berkat jadi Islam. Itu sampai ke negeri China, maksudnya tuntutlah ilmu tu sejauh mana yang kamu boleh pergi. Tak kira lah pergi negeri mana pun. Negeri China ke, India ke, negeri Arab ke, di Eropah ke, apa sajalah. Bezaannya orang tuntut ilmu di segi mana, orang dapat lebih ilmu di situ. Tuntutlah, ada kata setengah kata hadis ini hadis dhaif kan. Walaupun hadis kalaulah ia hadis dhaif, tapi kita boleh ambil fadailul amal lah. Di segi fadailul amal kata Imam Nawawi, hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul amal, untuk kelebihan-kelebihan amalan itu. Tidak boleh dijadikan hujah. Maksudnya kata di sini, menuntutlah ilmu kamu walau di mana sekalipun kamu berada. Zaman dulu payahlah, lagi payah nak tuntut ilmu tu, lagi berkat ilmu dia bertahan. Kan? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Nawawi sebagainya, ramai lagi lah. Mereka nak tuntut ilmu tu kena naik unta, naik kuda, pergi jauh lah. Macam-macam jadi. Bahkan sampai ada ahli hadis tu, satu-satu hadis tu, hadis ni dapat kat negeri ni, hadis ni dapat kat negeri tu. Jauhnya antara satu negeri dengan satu negeri tu. Makan berbulan-bulan masa nak sampai tu. Naik kuda, naik unta. Tu berkat ilmu dia. Dia tulis buku pula, kita baca pula buku dia. Berkat tu lebih. Tapi sekarang ni mudah tu lebih. Kan? Kita hanya duduk di rumah kita sahaja, kita buka laptop, kita buka handset, kita tekan Google. Syekh Google kan? Syekh Google ni kau pakat tahu habis lah. Dia tahu semua. Tapi kena tapis juga Google tu. Kadang benda yang betul pun ada, benda tak betul pun ada dalam tu. Kena tapis dah sekat ilmu kita lah. Kalau kita pakai bilik je, habis lah. Sama blogger-blogger tu macam-macam orang kan. Tulis apa pandangan dia semua dalam tu. Mesti ilmu itu berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu yang betul lah.
Satu kata-kata apa bahasa Inggeris tu dia kata ilmu itu, dia kata sains itu ataupun satu ilmu lah. Dia kata assimilation of knowledge. Assimilation of knowledge and dissemination of truth. Iaitu dia kata mengasimilasikan ilmu itu dan menyebarkan kebenaran. Itu adalah ilmu. Itu fahaman barat. Dia kata macam itulah, betul lah yang tu kan, ilmu. Sekarang ni lagi mudah. Bahkan dulu pun contohnya kalau nak cek macam nak cari satu perkataan lah dalam bahasa Inggeris ke bahasa Arab ke apa-apa saja, kita nak cari kamus, kita kena cari kamus yang tepat. Kamus lah, kita kena buka ikut huruf, tekan huruf ni A, buka lah B, tengok lah, kena cari satu-satu. Tapi sekarang ni dah mudah banyak lah, kita hanya buka Google Translate saja, tekan itulah, bolehlah dapat terjemahan dia dengan mudah, terjemahan secara cepat, immediate kan, immediately, secara cepat lah kita boleh dapat terjemahan itu. Tapi zaman dulu kena tengoklah kamu satu. Itu sebab itulah yang zaman dulu berkat lagi dah lebih, sebab susah bagaimana, semakin susah nak dapat ilmu itu, semakin berkat, semakin kekal lama ilmu itu. Semakin mudah nak dapat ilmu itu, semakin cepat hilang ilmu itu. Biasanya macam tu. Apa-apa saja kita boleh cek macam ni dalam ni. Syekh Google semua tahu. Tapi kena tapih jugalah. Macam-macam ada, elok ke tak elok ke, semua adalah dalam tu. Kemudian kerana fa inna talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim, atau setengah hadis kata kulli muslimatin, ala kulli muslim wa muslimatin, ke atas setiap muslim, setiap orang Islam tu semuanya wajib belajar menuntut ilmu, terutamanya ilmu fardu ain dahululah, kemudian bawa ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu sains, teknologi, ilmu keduniaan. Innal malaikatu tada'u ajnihatiha li talibil ilmi, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya ke atas orang yang menuntut ilmu. Ke atas orang yang menuntut ilmu itu, meletakkan sayapnya, tak tahulah macam, wallahu a'lam. Meletakkan sayapnya, meletakkan rahmatnya, belas kasihannya, keberkatannya atas orang yang menuntut ilmu. Ridhan ataupun ridhaan bima yatlub, ada setengah hadis kata bima yasna, atas apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tuntut. Itu adalah salah satu hadis kelebihan menuntut ilmu. Ada banyak lagi lah hadis yang menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Ilmu ni banyak lah, tak ada bertepian lah. Ilmu takkan habis mengaji. Walaupun mengaji tahap PhD, 10 PhD pun takkan habis seluruh ilmu di dalam dunia ni. Ya, kita nak ambil, kita nak tahu semua benda di dalam dunia ni, boleh ke? Di luar kemampuan kita. Ya. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, surah Kahfi ingat. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmu Allah Ta'ala ni walaupun ambil air laut tu, jadikan tinta, jadikan dakwah, nak tulis ilmu Allah tu takkan habis. Ilmu Allah tu ditulis walaupun kamu ambil lagi laut yang lain ni, berganda-ganda ganti laut yang lain, tak habis tulis ilmu Allah Ta'ala ni kan. Ilmu manusia sangat terhad setakat apa yang dia mengaji saja. Ilmu kasbi lah kebanyakannya. Ilmu laduni ni payah. Ilmu bahagi kepada dua, ilmu kasbi dan ilmu ilmu laduni. Atau ilmu laduni bahagian adalah ilmu kasyaf lah. Itu setengah orang yang dapat wali-wali Allah, para anbiya. Kebanyakan manusia semuanya ilmu kasbi lah. Kasbi dulu, dia kena menuntut ilmu dulu, baru dia nak dapat ilmu yang selebihnya. Asas dia kena ada, asas yang kuat ilmu tu kan. Tama-tama ilmu agama ni perlukan asas yang sangat kuat. Akidahnya yang fardu ain itulah yang kuat. Asasnya baru dia tak lari, tak goyang. Ilmu asas tu tak kuat, akidah tak kuat, maka dia goyang lah. Bagaikan
Bagaikan tiang yang kita pacak tak kukuh kan. Dangau yang kita buat yang tak kukuh tu bergoyang lagi, bergegak lagi. Lepas tu angin mai sikit ke habislah runtuh. Macam tu lah ilmu kita tu. Lepas tu barulah boleh belajar yang selebihnya itu. Kerana malaikat sendiri pun meletakkan sayapnya atas orang yang menuntut ilmu. Kita duduk di dalam surau masjid ini pun malaikat merahmati kita. InsyaAllah lah kan. Biiznillah Allah ni, kerana malaikat ini meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, tak kira lah di mana kita berada. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhirun nikaha wa akhful khitbah. Rawahu Dailami an Ummi Salamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhirun nikaha wa akhful khitbah, iaitu zahirkan, jelaskan, khabarkan, hebahkan, ceritakan akan nikah, akan perkahwinan, akan apa ni? Nikah kahwin lah kan. Hak tu lah kan. Kena ceritakan. Nampak hari tu dengan orang lain kan. Hari tu bini orang lain ni. Ni dengan siapa pula ni? Dia pun tak bagi tahu apa pun. Duduk sekampung sekali, jiran ni lah. Duduk usung pergi sana sini. Siapa dia ni? Dia ni bukan bujang lagi ke? Yang ni tak boleh jadi ni. Kena tanya lah. Kena cerita. Apa? Kita nikah ni supaya takut fitnah lah. Duk usung di sana sini. Duk pi. Kok dah ada menikah di mana tahu kan? Menikah lari ke? Menikah di Syam ke? Ataupun dia menikah buat secara rahsia. Buat kecil ke apa ke? Dia kena khabarkan lah. Lebih-lebih lagi yang utama kepada kaum kerabat dia, ahli keluarga dia, jiran terdekat dia, orang sekampung dia. Kena beritahu lah, zahirkan, khabarkan, supaya takut fitnah lah. Tak kira orang pitaham, dia buat agama pitaham, tak kata, ni pasal apa duk buat benda yang tak elok ni, buat mungkar ni. Duk usung sana sini, dengan orang yang bukan mahram ni. Kan? Mulalah timbul fitnah macam-macam. Lepas tu kawan nak report apa semua. Mereka duduk sekali ni tak menikah lagi. Macam-macam. Lagi teruk. Lagi kata kami sebenarnya dah menikah dah. Lepas tu dia kata menikah di mana? Tak tahu pun. Lagi dia kata menikah di Syam. Siapa menikah di Syam? Tak tahulah. Mak ayah dia tak apa? Tak restu ke apa. Lepas pergi lari menikah di sana. Lepas tu dia kata daftar tak di sini? Kita tak daftar lagi. Pergi daftar cepatlah. Bayarlah denda tu berapa ribu tak? Berapa 3,000 lah ni. Pergi daftarlah cepat. Kan? Duduk macam ni. Ataupun tengah tu kalau ada buat kenduri pun, aulimu walau bisyah. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Kambing ke ayam ke ikutlah. Jadi kita buat kata, nak kata ada kenduri kahwin lah juga kan. Biar mai sunat tu, nak biar ada. Ni sampai tak ada apa langsung ni. Tak tahu nak kata kan. Bahkan orang apa, adik-beradik dia pun tak tahu. Kat orang sekampung pun, jiran pun tak tahu ni apa. Takutlah jadi macam tu. Sebab itulah dia kata, hadis ni cerita, azhirun nikaha. Zahirkan, khabarkan, ceritakan akan pernikahan. Orang yang terdekat kita dulu lebih. Kita orang yang jauh tu tak apalah. Sebab dia jarang-jarang jumpa kita. Dia tanya pun beritahu kan. Kemudian wa akhful khitbah, dan hendaklah, adapun pinang meminang, hendaklah kamu menyembunyikan. Nak pinang orang, nak bertunang dengan kawan ni, dengan kawan ni, cerita mata dah. Kan, WhatsApp mata dah. Buh dalam Facebook. Sekarang ni buh dalam TikTok lah. Bubuh dalam apa lagi lah, Instagram. Macam-macam lah cerita heboh dah.
beritahu orang sekampung dah dia tu jenis apa, tak boleh hidup senyap, semua benda nak cerita kat orang. Dia tak boleh hidup senyap lah, Minang pun cerita habis, cerita kat nu dengan Minang kau ni lah kalau tak jadi pun kan, putus dah. Betul dia kata hidup senyap kan, malu lah budak nak cerita macam tu. Lepas tu lah dia kata kena Minang tak cerita kat orang tak apa, cakap keluarga dia tahu je. Apa kahwin tu baru cerita lah. Hak tu tak apalah cerita kat orang kan, sebab takut fitnah. Kalau pinang tak apa lagi, senyap je lah. Dah jadi betul-betul akad nikah kan, aku nikahkan akan dikau si fulan binti fulan dengan fulanah binti fulan kan. Sebab tu ceritalah, heboh pi lah. Tak pandang pun nak cerita pun, satu kampung satu dunia pun dan nak cerita kata ni kahwin dengan kawan ni, cerita bila. Kalau pinang tak payahlah, sembunyikan. Sebab tu hadis kata pinang tak payah kita hebohkan. Kemudian hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budillaha ka'annaka tarahu wa'udda nafsaka fil mauta wa iyyaka wa da'awatil mazlum fa innahunna mujabatun wa 'alaika bi salatil ghadati wa salatil 'isya'i fashhadhuma falau ta'lamuna ma fihima la'ataitumuhuma walau habwan." Rawahu Tabarani an Abi Darda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'budillaha ka'annaka tarahu." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu lihat akan dia, seolah-olah kamu lihat dengan Allah tu. Bukan lihat dengan mata kepala, tapi lihat dengan mata hati kita. Lihat seolah-olah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam orang nak tengok kita tu, macam Allah nak tengok kita tu, kita jaga betul-betul ketika buat ibadah solat kita tu. Kita tak merewang mata, ingat kan, akal tu dah pincah dah, padahal dia duduk semayang. Kita sebab tu lah kata seolah-olah kamu lihat akan dia Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kamu. Dan kamu bilangkan diri kamu itu, wa'udda nafsaka fil mauta, dan kamu bilangkan diri kamu itu ke dalam puak orang yang mati. Kan? Dalam kalangan orang yang mati, orang yang akan mati. Kita semua ni bakal jenazah. Bukan bakal jenazah tu orang yang dah tua dah, dah sakit pun macam-macam dah lah, tak larat dah. Kata-kata macam-macam sangat ni. Kalau kereta pun kita kata habis rosak tu sangat lah, kita hantar potong lah kan, dia tak boleh lah, habis lah. Lepas tu kalau orang tu tak tahulah, macam sangat sakit ni, tak ada nak lega apa pun kan. Bukan hak tu saja yang makanya kita semua ni lah, semua bakal jenazah. Kita masukkan diri kita adalah orang yang akan mati, orang yang mati. Fa innakum lamayyitun, sungguhnya kamu itu akan mati. Orang termasuklah orang yang mati. Wa innaka wa iyyaka wa da'awatil mazlum, dan jauhkan diri kamu dan jauhkan diri kamu dari doa orang yang kena zalim. Min da'watil mazlum, min da'awatil mazlum, doa orang yang kena zalim. Contohnya di Palestin ni, orang dia kena zalim lah, Palestinian, orang Palestin kan, innocent civilians, orang yang tidak bersalah, orang awam yang tidak bersalah dibunuh, bagian macam lah, dibom sebagainya, hospital tu, semuanya min da'watil mazlum. Orang Israel pasti akan menerima akibatnya. Kerana last sekali memang orang Israel, orang Yahudi semua akan dikalahkan sepenuhnya oleh orang Islam. Yang mana sebagaimana sebutkan hadis lah. Fa innahunna mujabatun, kerana doa mereka itu semuanya mustajab. Kerana doanya semuanya akan dimakbul oleh Allah SWT. Setengah hadis kata tidak ada di antaranya bainahu wa bainallahi hijabun, tidak ada hijab di antara dia dengan Allah, doa mereka itu.
Dan lazimlah engkau hadirkan berjemaah sembahyang Isyak. Wa alaika bi salatil ghadati, solat subuh, wa salatil isya'i, dan solat isyak. Kena hadirkan diri kita. Solat ni lah yang paling jarang orang jemaah. Lebih-lebih lagi solat subuh. Bahkan sampai jadi subuh harimau, kan? Subuh gajah. Bahkan bukan kata tak semayang jemaah, tak semayang terus dah. Lagi teruk lah ni. Segah tu dia semayang maghrib lah. Semayang lain lah kita. Tekuk-tekuk semayang lah. Punya lah teruk kan. Tapi antara yang paling berat sekali, antara yang semayang yang berat lah untuk kita berjemaah ialah solat isyak dan solat subuh. Biasa solat isyak ni orang kaluk nak balik. Kan orang kaluk lah, macam-macam nak buat. Maghrib ni memang mereka dah standby nak semayang. Subuh ni tengah tu dah terlajak. Kan? Terlajak. Tapi kalau dia terlajak tidur tak sengaja, dia tidak berdosa. Ingat, kalau dia tidur lah sampai pukul 12 pun dah bangun, tak sedap apa dah. Dia tidur lewat lah 4 pagi malam tu. Dia buat pergilah ada program apa tau. Dia pukul 4 pagi lah dia tidur. Lepas tu esok tu terlajak pukul 10 bangun. Lebih ke ni. Dia terus bersihkan diri dia, terus ambil semayang. Dia semayang subuh. Tidak berdosa. Sebab dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja dia dah bangun lah pun, dah masuk subuh dah no. Pukul 6 dah ni. 6 lebih ni. Tak boleh tidur tu lah. Kan? Awal lagi. Kalau tidur tu dia bakit no. Mai tengah hari ni. Ni dah bukan dah ni. Dia subuh apa dah. Gajah apa ni. Lewat tu dah berdosa lah kan. Jangan kita amal macam tu. Kalau dah tak sengaja lewat tu nak buat macam mana lah. Kan? Tak berdosa lah tu. Maka jikalau mengetahui engkau akan fadilat berjemaah pada dua waktu itu, iaitu subuh dan isyak itu, nescaya datang engkau kepadanya walaupun merangkak, walau habwan. Bukan dapat habwan dunia tu kan. Walau habwan. Habwan bahasa Arab ni. Maksudnya walaupun kamu merangkak. Merangkak lah. Orang merangkak ni biasanya orang yang tak larat sangat lah. Kanak-kanak bayi kan merangkak. Walaupun merangkak kita kata tak boleh nak berjalan lah, mengesok lah. Mengesok, merangkak. Janji kita boleh sampai tempat tu. Kalau lah kita tahu dah punya fadilat dia tu. Sebab kita tak tahu fadilat, benda akhirat semua tak nampak. Pahala tak nampak, syurga tak nampak, neraka tak nampak. Kita cerita semua benda yang tak nampak. Bahkan Allah pun tak nampak. Kan? Allah tu di mana? Wallahu a'lam. Bentuk macam mana, rupa macam mana. Hanya belajar sifat-sifatnya. Walaupun kita tahu, kalau kita tahulah nilai dia tu, kita akan merangkak perginya kepadanya nak dapatkan benda tu. Tapi alangkah nak buat macam mana? Sebab manusia tidak lihatnya, tidak nampaknya di dunia itu. Mereka orang yang mengetahuinya sahaja yang pulun untuk buat benda tu. Mengikut tahap keimanan dia, mengikut tahap ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna rahmatika ya arhamar rahimin wa barik fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.